Ini adalah kasut larian dengan teknologi carbon plate yaitu Ortus 8 Hypersonic. Edisi khas kasut ini telah dibuktikan oleh pelari maraton Indonesia bahawa ia mampu dibawa berlari di bawah 3 jam untuk full maraton. Namun demikian, teknologinya mudah, buat orangnya, buatlah kasut itu. Selepas 100 km penggunaan kasut ini, adakah kasut ini dapat membantu pelari biasa? Mari kita lari dan lihat kasut ini. Kopi Sarung Antin Sanan, jumpa lagi dalam video kali ini yang mana saya akan berikan ulasan penuh berkenaan dengan kasut carbon plate Ortus 8 Hypersonic ini. Seperti biasa, saya senaraikan larian saya menggunakan kasut ini dalam jadual untuk memberikan situasi pemakaian kasut ini. Seperti yang dilihat dalam senarai ini, saya gunakan kasut ini pada pelbagai jenis larian sama ada pada jarak pendek atau jauh, larian muda ataupun laju, interval ataupun tempo bagi merasakan ataupun melihat apakah sebenarnya kasut ini. Seterusnya dalam video ini saya akan bincangkan berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan kasut ini, yaitu yang pertama sizing dan pemakaian, kemudian yang seterusnya adalah carbon plate, keadaan selepas 100 km, positif, negatif, untuk apa dan siapa kasut ini, dan akhirnya kesimpulan. Sebelum itu, semua yang saya sampaikan dalam video adalah jujur pendapat saya sendiri. Perlu juga saya katakan bahawa lain padang, lain belalangnya, lain orang, lain pandangnya. So, jadi tidak semestinya kasut ini sesuai untuk orang lain, akan sesuai untuk kita dan sebaliknya. Tapi kita akan cuba cari satu titik di mana kita dapat memanfaatkan kasut ini. Baik, pendapat saya berkenaan kasut ini selepas penggunaan 100 km, ini yang saya rasakan, yaitu apa yang saya rasa berkenaan kasut ini ialah saya pun kurang pasti. Saya rasa agak entahlah, tapi kasut ini kalau dihasilkan lebih baik sedikit, mungkin sikit lagi, kasut ini pasti mantap. Kerana dia agak tebal, okay? Kemudian berat dia agak berat sedikit berbanding kasut carbon plate yang lain. Tapi walau macam mana pun syabas juga kepada pengeluar kasut ini kerana berani masuk ke gelanggang carbon plate. Untuk memberikan situasi pemakaian, okay, kaki saya adalah 26 cm dan kebiasaannya saya akan ambil 27 cm. Jadi akan ada ruang selesa di satu jari telunjuk ataupun satu ibu jari, so kurang-kurangnya di hujung kasut. Yang ini pun mungkin antara kita berlainan. Okay? Ada yang mahukan kasut yang muat-muat saja dan ada juga yang mungkin mahu lebih besar sedikit. Okay? Itu ikut cita rasa sendirilah. Jadi untuk kasut ini, walaupun saiz dia adalah 27 cm, tetapi saiz bagi insole ialah 27.5 cm atau mungkin lebih sedikit lah. Okay? Walau bagaimanapun, pemakaian kasut ini seolah-olah seperti memakai kasut yang kecil sedikit. Okay? Itu daripada pengalaman saya lah. Sebab saya rasa pada mungkin saiz dia lebih kurang dalam 26.5 ataupun 26.8 cm. So jadi mungkin kurang sedikit lah sebab saya dapat rasakan hujung jari kaki saya sampai ke hujung dia. Hal ini terjadi sebab padding di buku lali ini terlalu tebal. Okay, di sini ni terlalu tebal. Dia sehingga menolak kaki ke hadapan sedikit lah. So jadi jika dibandingkan dengan Hyperfuse 1.2 Hypersonic ni ataupun kasut ini agak sempit sedikit. Jadi kalau kaki jenis white mungkin perlu upsizing. So berbanding dengan Hyperfuse, dia agak lebar sedikit di bahagian tepi sini, tapi yang ini dia agak kecil sedikit lah. Seterusnya dia apa? Rasanya dia agak tebal, dia di sini ni, di sekeliling dia, dan panas walaupun breathable, terutama sekali di bahagian tumit. Kalau kita lihat kebanyakan kasut yang bercarbon plate, yang mempunyai carbon plate yang keras begini, apa dia mungkin dalam satu lapisan saja, dia nipis saja, dan di sekeliling buku lali dia pun nipis saja. Okay. Kemudian dari segi cushioning pada midsole, kasut ini dalam kategori firm atau agak keras. Okay. Kalau kita bandingkan dengan midsole Hyperfuse 1.2, dia agak lembut daripada inilah. Okay. Sebab midsole bagi Hyperfuse dia menggunakan form yang dipanggil sebagai cumulus form. So yang ini 100 form lah. Kalau kita tengok sini, ini adalah 100 form. So bagi setengah pelari mungkin akan ada braking period untuk kasut ini mungkin dalam sekitar 10 ke 50 km lah, bergantung pada penggunaan. Jadi ini untuk membelikan midsole, kayak midsole ini dan juga carbon plate dapat sedikit dilentur lah semasa kita berlari. Kerana pada awalnya mungkin kasut ini agak keras. Dan
Ini memang saya pun sendiri pun agak rasa dia agak keras lah. Baik, bagaimana dengan carbon plate pada kasut ini? Kasut ini mempunyai carbon plate yang boleh dikatakan keras, akan sama seperti kasut Zoom Fly 3, tetapi kurang sedikit keras berbanding dengan Saucony Endorphin Pro. So jadi bila keras, dia perlukan tenaga larian yang kuat untuk membolehkan carbon plate yang ada dalam kasut ini bertindak dan dapat membantu menolak sedikit kaki semasa berlari laju. So jadi pada saya kasut ini tidak memberikan kelebihan untuk larian easy dan santai. Dan saya gunakan kasut ini sebenarnya dalam beberapa larian speed workout. Bermula pada pace 5, kemudian naik kepada 4 minit 30 saat, kemudian 4 minit, dan kemudian naik lagi pada 3 minit 45 saat dan ataupun lebih laju. Pada saya sendiri, saya dapat rasakan kasut ini hanya akan memberikan respon pada kelajuan sekitar 4 minit 30 saat ataupun lebih laju. Okay? So pada kelajuan rendah dalam 5 minit dan kurang laju, rasanya kasut ini tidak memberikan impak yang signifikan kepada kelajuan lah, baik kita gunakan kasut yang biasa. Tapi walau macam mana pun, kelajuan individu adalah subjektif. Contohnya Henry Pardede dapat berlari dengan baik pada pace 4 minit 14 saat per kilometer di Boston Marathon menggunakan kasut ini untuk mencapai 2 jam 58 minit lebih kurang. So saya pula hanya boleh mencapai pace itu untuk larian 10 km menggunakan kasut yang ringan sedikit dan dengan kekerasan carbon plate yang lebih kurang sama, iaitu ada kasut sebelum ni yang pernah saya review, iaitu Anta C202 GT. Jadi kasut ini saya perlukan tenaga yang lebih untuk push pace saya sendiri. Okay, sebab mungkin kemungkinan satu dia agak bulky dan juga dia agak berat sedikit. Okey, walaupun macam mana pun, sekali lagi tidak ada salah pun untuk menggunakan kasut apa sahaja yang ada ataupun yang ada karbon ataupun tidak ada carbon plate untuk berlari ikut kemampuan kita. Itu yang penting. Baik, untuk keadaan selepas 100 km penggunaan, kita lihat di bahagian atas nampak tidak ada yang perlu dirisaukan, masih baik, masih elok. Di bahagian midsole pun masih elok juga, tidak ada kesan yang ketara daripada impak larian. Kalau kita tengok biasa saja, okay, selepas 100 km. Walau bagaimanapun di bahagian tapak, kalau kita tengok di bahagian tapak nampaknya kesan yang terhakis agak ketara, terutama di bahagian tepi kasut, di tepi kasut dan juga di bahagian hadapan. Okay, ini adalah kerana cara landing saya. Okay, kita lihat beberapa kawasan ataupun bahagian dalam kasut ini yang mengalami kesan haus di bahagian tepi. Okay. Kesan haus dia sudah sampai ke bahagian foam yang berwarna putih. Okay. Terhakis di bahagian tepi dan juga di sini, bahagian tepi. Tapi nampaknya getah hitam ini, saya rasa ini getah hitam ini sangat tahan. Okay. So kerana dia belum lagi ada nampak kesan hakisan ataupun haus. Okay, kemudian di tempat yang lain. Okay, kemudian kita lihat di sebelah kanan. Okay, lebih di hadapan. Okay, kerana saya akan gunakan kasut ini banyak kepada kelajuan, latihan kelajuan. So banyak di forefoot lah. Okay, dan juga di bahagian sini. Dan sama juga di bahagian tepi di luar. Okay, dan sebahagian lagi di belakang. Ini. Okay, so ini adalah keadaan selepas 100 km di bahagian tapak. Sebenarnya saya agak pelik jugalah kenapa di bahagian kasut ini cara landing saya seperti agak teruk ya di sisi berbanding dengan kasut contohnya Puma Deviate Nitro yang juga ada carbon plate dan sama-sama 10 mm drop. Baik, secara pembandingan, saya sebenarnya telah berlari atau menggunakan kasut ini sejauh lebih daripada 300 km di Deviate Nitro ini. Okay, ini Puma. Dan kesan haus dia normal sedikit lah. Dia ada kesan haus di sisi dan juga di bahagian tengah di sini. Bukan tertumpu di bahagian di sini sajalah seperti kasut yang ini. Okay, so maksudnya dia banyak di tepi sedikit sini tapi agak kurang sedikit di bahagian tengah. Tapi untuk kasut yang Deviate Nitro ni dia agak sekata, okay, sedikit di sini sebab saya ada sedikit supination dan akan roll semula ke tengah dan menyebabkan ada beberapa ataupun kesan haus itu di tengah di sini. Okay, tapi berbanding dengan kasut ini, so yang ini macam kurang sedikit walaupun dah lebih kurang dalam 300 atau lebih dari 300 km setakat ini.
dan juga di bagian belakang. Okay? Di bagian belakang pun sedikit saja. Mungkin jenis getah dia agak berlainan. So ini Puma Grip dan agak tebal sedikit. Walaupun dia agak tebal sedikit, tetapi keseluruhannya kasut ini lebih ringan daripada kasut Hyposonic ini. Jadi dengan kesan hakis ataupun haus pada kasut ini, saya jangkakan yang tapak ini mungkin saya boleh anggarkanlah dia ketahanan bagi tapak kasut seperti ini mungkin dalam sekitar 400 ke 500 dan mungkin ya boleh juga sampai ke 600 km lah. Kalau saya gunakan kasut ini berurusan untuk latihan kelajuan dan juga long distance, kasut ataupun kesan haus ni akan lebih bertambah di bahagian sini dan juga di bahagian depan lah. Baik, kita lihat dari segi positif kasut ini. Harga kasut di bawah RM400 Malaysia. Jadi, ia adalah kasut carbon plate budget sebenar yang paling murah setakat ini. Rasanya di dunia lah. Dan kasut ini sebenarnya sebagai kasut digunakan sebagai kasut latihan yang menggunakan carbon plate, di mana kasut ini boleh dijadikan sebagai satu daripada rotation dalam larian bagi memberikan pengalaman kepada kaki untuk berlari dengan kasut carbon plate. Baik, dari segi kualiti, saya rasa okey kerana ia nampak mahal, kecuali di lidah kasut ini dan juga di tali lah, so dia nampak agak murah sedikit. So kemudian insole dia agak lembut dan selesa. Saya tunjukkan sekali lagi, premium sedikit, dia lembut so sedap sebenarnya bila kita berlari dengan insole seperti ini. Baik, walau macam mana pun dari segi negatif pula untuk size US9 ini adalah kasut-kasut yang ini saya beli ada US9, size US9 ataupun 27 cm, beratnya adalah 283 gram. So, jadi saya boleh katakan kasut ini agak berat untuk kategori carbon plate. Kalau untuk kasut biasa saya rasa there's no problem, tidak ada masalah. Tetapi kalau kasut carbon plate, saya rasa sepatutnya mungkin dia boleh berada di dalam lingkungan 250 kan, ataupun lebih kurang sedikit. Dan padding di sekitar buku lali ini sangat tebal dan menyebabkan kasut ini nampak bulky dan kurang selesa sebenarnya. Masa saya masukkan kaki ke dalam kasut pun agak susah sebenarnya dengan padding yang sangat tebal ini. Seterusnya, untuk siapa dan untuk apa kasut ini? Pertamanya, kasut ini lebih kepada kegunaan latihan speed workout kerana faktor berat dan material apa yang nampak sedikit bulky. Oleh itu, jika anda mahukan kasut carbon plate untuk digunakan sebagai latihan, mungkin kasut ini untuk anda. So walaupun kasut ini perlukan kelajuan yang tinggi, namun kelajuan sebenarnya adalah subjektif, mengikut individu lah. So jadi kasut ini kalau boleh digunakan untuk larian dalam pertandingan pun tidak masalah. So maksudnya berdasarkan kepada kemampuan sendirilah. Tapi bagi saya dia lebih kepada kasut untuk latihan kelajuan, untuk membiasakan kita push pace kerana dia agak bulky, dia agak berat. Akhirnya kesimpulan saya berkenaan dengan kasut ini adalah kasut yang mampu milik pada harganya untuk kasut jenis carbon plate. Jadi saya percaya kasut ini bukan untuk racing semata-mata, tetapi untuk latihan kelajuan dalam larian. So sebenarnya boleh digunakan untuk race, tetapi atas kemampuan masing-masing lah. Jadi kasut ini juga boleh digunakan untuk larian long distance tanpa blister. Sebab saya tidak mengalami sebarang blister ataupun masalah semasa berlari untuk long distance, iaitu sejauh 21 km ataupun half marathon sebelum ini. Jadi saya cadangkan mungkin kepada Ortus 8 untuk kurangkan sedikit ketebalan padding di collar to mid lah, untuk sekaligus dapat mengurangkan mungkinlah sedikit berat untuk kasut ini. Kemudian saya akan tetap lihat apa lagi yang akan dipertingkatkan untuk kasut ini seterusnya di versi 2.0 kemudian, ataupun pada masa akan datang lah. Jadi itu sahaja kali ini dalam video ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke saat ini. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan terbaik. Teruskan berlari dan kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Bye-bye.